Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa. Okay. Dan yang lain-lain yang dah masuk. Okay, teruskan. Kita sambung terus nombor 3 minggu lepas punya. Okay. Soalan dia diberi fx sama dengan x set x tolak 1. Cari nilai bagi f prime 5. Okey, kat sini. Dia yang pertama dia ada f prime. Sini f prime dia. F prime tu maksudnya menunjukkan apa ni pembezaan. Kamu kena buat pembezaan kat sini, kena buat divide dx f prime. Satu lagi dia ada bagi nombor. Nombor maksudnya objek. Dia bagi objek dia adalah 5 kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali formula dulu. Formula saya akan keluarkan ni darab kalau u ini anggap sebagai v. Jadi kita akan pakai formula y sama dengan uv yang mana dy dx sama dengan u dv dx campur dengan v du dx. Formula ni yang kita akan gunakan, okey. Dan kita pecahkanlah benda ni. Kita jadikan fx ni tak payah tukar dy, biar macam tu tak apa. Benda yang sama. Jadi saya akan tukarkan jadikan fx sama dengan uv. Jadi kat situ u kita adalah sama dengan x. Ni yang mana v kita sama dengan punca kuasa ni tukar terus jadi x tolak 1 kuasa 1/2. Soal siap. Okay. Dia lebih kurang sama macam minggu lepas. Cuma dia ada beza sikit. Sikit je beza dia. Kat mana beza dia? Sebab dia bagi nombor kat sini. Jadi kita akan kira nanti tau. Kat sini u, siapa u? Kita okay. Jadi tinggalkan dulu ruang kosong macam tu. Tinggalkan dulu ruang kosong. Terus kita pergi buat dulu du dx kat situ. Du dx. Du dx ni senangnya pembezaan bagi x. Berapa pembezaan bagi x? Kita akan dapat kalau ada x, buang x. Yang tinggal apa? 1. Ingat okay? Okay. Yang ni pula, tinggalkan ruang kosong. Kita pergi dekat terus dv dx. dv dx sama dengan salin bracket darab depan tolak 1. Negatif 1/2. Okay. Cuma beza dalam ni bawa ke sebelah dia tak ada efek. Sebab apa? Bila kita bezakan benda kat dalam ni yang kita dapat adalah 1. Okay. Cuma soalan ni lebih mudah. Apabila dia bagi nombor, kamu tak perlu buat faktoran ke apa benda tak payah. Kamu terus gantikan nilai. Contoh kat sini, x kita berapa? X kita adalah 5. Nampak? Terus kita ganti kat sini. Jadi u kita adalah sama dengan 5. Nampak? Du kita berapa? 1. V kita berapa? V kita adalah 5 tolak 1 kuasa 1/2. Maksudnya, punca kuasa 2, 4. Punca kuasa 2, 4 dapat jawapan 2. Okay? Yang ini tak payah, dah ada nilai. Yang ini pula. Ini sama juga, kita akan dapat sama dengan 1/2. Ini banyak saya ganti dulu kan. Kita akan dapat 5 tolak 1 kuasa negatif 1/2. Okay. Yang ini maksudnya, kuasa negatif maksudnya nilai ini akan diturunkan ke bawah. Nilai ini akan diturun ke bawah. Apa nilai ni? Nilai ini adalah punca kuasa 2, 4. Okay. Punca kuasa 2, 4 maksudnya jawapan kita apa? 2. Dia akan turun ke bawah. Dia akan jadi 1/2 darab 2. Yang nilai ni dia akan jumpa pop tu pergi bawah. Dapat jawapan akhir dia akan dapat 1/4. Okey. Kemudian kamu terus dah boleh buat kesimpulan. Apa kesimpulan kalian? Sebab itu 3 titik ni kesimpulan kita untuk soalan ni. Soalan dia tanya apa? F prime 5 sama dengan, masuk dalam formula. Apa formula kita? U 5. U. Kemudian U jumpa dengan siapa? U jumpa dengan dv dx. Berapa? 1/4. Kemudian
tambah dengan siapa? V. Berapa V? 2. Jumpa dengan du dx. 1. Ambil kalkulator, tekan je. Terus dapat. Kan? 5/4. 5/4 campur dengan 2. 5/4 campur dengan 2 akan dapat 13/4. Okey? Dia mudah sikit sebab apa? Kamu tak payah buat yang minggu depan kita buat panjang, kena faktor apa semua, tak payah. Kan? Sebab apa? Bila dia bagi nombor 5 ni, kita dah boleh gantikan nombor dia pada setiap benda yang sebelum kita masukkan benda tu ke dalam formula. Jangan pergi buat ni dulu baru ganti nombor, rugi masa. Okey? Boleh? Okey, kita tengok. Itu soalan nombor 3 kan. Faham kan? Macam biasalah kalau kamu nak tanya apa, kamu boleh tanya kat rumah. Okay. Saya kan dekat sini saya dengan Nisa 2 orang kan. Macam dating ni kat sini 2 orang. Okey, terus kita pergi soalan. Ada soalan kan? Ada? Saya teruskan nombor 4. Tengok nombor 4. Spika? Spika ni mana dia ni? Ada ke? Ya, cikgu. Wah, boleh. Boleh faham? Boleh. Ya. Pergi nombor 4 Ni baru belajar kan cikgu yang F prime. F prime. Baru belajar tadi? Tapi F prime 5 ni tak, ni cikgu baru ajar lah kan? F prime. Oh, baru ajar. Kalau F prime 5 ni maksudnya basically F5 lah cikgu. F prime 5 maksudnya F prime 5 lah. F prime 5 maksudnya F prime tu apa? F prime tu adalah sama dengan dy dx. Sekejap saya tunjuk. Biasanya kalau y sama dengan fx. Jadi kalau dy dx sama dengan f prime x. Macam tu. Lepas tu kalau dia turun lagi kepada peringkat kedua, d2y dx kuasa 2 sama dengan f double prime x. SPM sampai dekat ni je biasanya. Ini maksudnya kita beza 2 kali. Contoh saya bagi kat sini, fx sama dengan 5x kuasa 3 contoh. Jadi f prime akan jadi apa? Darab 15x kuasa 2. 15x kuasa 2. Jadi f double prime? 30x. 30x. Dia boleh pergi lagi tak? Boleh lagi. Triple prime. Dah jadi Optimus prime. 30. Okey? Boleh pergi lagi tak? Boleh lagi dah. Boleh 1, 2, 3, 4. Kosong. Habis tak boleh pergi dah. Sebab bila jumpa kosong, bawah dia semua kosong. Dia stop bila jumpa kosong. Selagi dia tak jumpa kosong, dia boleh jalan. Jalan turun. Ini kita baik. Kamu belajar dalam ambil kimia. Ni tak ambil kimia. Oh, yang ambil kimia ni kau macam konsep penurunan lah. Tiba-tiba tak ada kaitan pun. Kan? Kau tak ambil kimia. Ambil. Dan sukan. Fizik, bio, lari. Dan sukan tak ambil lah. Renang. Tak ada. Okey. Saya dulu kalau kat universiti suka kawan dengan budak-budak sains sukan sebab senang nak pergi swimming pool. Sebab dia ada kad mahasiswa untuk sains sukan tu dia boleh masuk boleh masa. Macam kita orang dia ada time dia. Kan? Okey. Pergi nombor 4. Ni boleh faham ni? Apa maksud prime ni? Kan? Nombor 4 soalan dia, cari kecurunan tangent. Nampak dia tanya lain dah. Cari kecurunan tangent. Kecurunan tangent bagi lengkung. Bagi lengkung y sama dengan x. Punca kuasa 2, x kuasa 2 campur 9. D x sama dengan 4. Nampak soalan ni? Okey. Boleh Ni siapa dah? Yang ni kamu kena ingat. Kecerunan. Simbol kecerunan apa? Apa simbol kecerunan? Ingat? Ingat?
Keturunan. Simbol dia M. Ingat? M adalah simbol untuk apa? Keturunan M. Jadi kalau keturunan tangent, kita tulis sebagai MT. Nampak? Dia kemungkinan formula dia senang je. MT adalah dy dx. Maksudnya keturunan tangent adalah dy dx pada ketika x tertentu. Dia kena ada x je. Nampak? Kena ada nilai x. Kalau dia tak bagi nilai x, tak boleh. Itu kita panggil dia keturunan tangent. Dari segi formula. Okey? Dari segi faham pula, menatang apa pula tangent ni. Tangent ni maksudnya kalau ada satu lengkung. Tak kisah lengkung, kita ambil lengkung paling senang, saya ambil kuadratik. Macam tu lengkung. Nampak? Kan? Tangent adalah satu garisan yang menyentuh lengkung tu pada satu titik saja. Contoh macam garisan ni. Kita kena tanya dia. Sebab maksud tangent adalah satu garisan menyentuh lengkung ni pada satu titik je. Lepas tu saya akan tanya, titik mana? Dia kena bagi tahu. Sebab dia kena bagi tahu, X kat mana? Titik mana? Dia kata X dekat A. Sekarang lah contoh A kat sini. Ini tangent dia. Ini namanya dia punya tangent. Jadi keturunan tangent ni, M tangent ni adalah sama dengan dy dx bagi lengkung ni. Itu formula kita yang ada kaitan. Okay. Bila ada kaitan dengan keturunan tangent, kawan untuk tangent ada seorang ni, nama dia normal. Ini kamu salin dulu. Normal adalah 90 darjah dengan tangent. Cerita normal. Okay. Bila 90 darjah, nama dia adalah berserenjang. Kan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia perpendicular. Orang Melayu dia tak ber kat depan, jangan risau dia mesti berperpendicular. Kan? Nampak? Serenjang. Apa formula serenjang? Formula serenjang kau belajar dalam tingkatan 3, saya rasa. Tak ingat kan? Kalau bukan 3, tingkatan 4. Tingkatan 4 belajar lagi sekali. Tingkatan 3 kau belajar dalam garis lurus. Tingkatan 4 kau belajar dalam koordinat. Iaitu keturunan M1, M2 sama dengan negatif 1. Dah lupa? Lupa kan? Ingat kembali. Siapa yang dah lupa, ingat kembali. Ambil. Ini namanya apa? Kalau kita jumpa benda yang berserenjang. Keturunan dia, keturunan ni dengan keturunan ni kalau kita darab adalah sama dengan negatif 1. Jadi, kita kaitkan dengan tangent dan normal, formula dia bertukar menjadi MT MN sama dengan negatif 1. Okey, sampai situ dulu kita tengok. Formula yang ini soalan tadi keturunan tangent, senanglah. Kalau dia tanya keturunan normal, nak dapat keturunan normal, maksudnya kena pergi cari dulu keturunan tangent baru tukar jadi normal balik. Okey? Kita habiskan soalan ni. Ada soalan setakat ni formula ni. Salin dulu. Kenapa saya macam whiteboard saya sengit hari ni? Ni. Marajin. Okey. Baik, Azarina tu nak masuk. Dia balik sekolah lambat ke? Okey. Kita tengok soalan ni maksud dia nak cari keturunan tangent bagi lengkung. Maksudnya nak cari apa? Dia nak cari MT. MT adalah sama dengan dy dx. Jadi kita kena pergi carilah dy dx. Itu je cerita dia kan. Bila cari dy dx macam tadi lah. Jadi kita jadikan dia y sama dengan uv. Jadi u kita adalah sama dengan x. Dan v kita pula adalah sama dengan x kuasa 2 campur 9 kuasa 1/2. Okay, kita buat ni sebab ada nombor kat situ. Siapa nombor kita? X ni. Bila kita ada x, kita jarakkan sikit, kita buat du jauh sikit. Du sama dengan u dx kan? Sama dengan 1. Manakala dv dx kita adalah sama dengan
salin bracket, bawa depan, tolak 1, beza dalam ni bawa belakang. Bila kita buat perbezaan dalam ni, kita akan dapat apa? 2x. Okey, jadi kita boleh permudahkanlah 2 ni dengan 2 ni mati. Seterusnya, perlu tak kita masuk dalam formula? Jangan lagi. Sebab bila ada nombor, kamu ganti nombor dulu. Baru letak dalam formula. Ganti nombor dulu. Jadi U kita sekarang dah jadi 4. V kita dah jadi ni 4 kuasa 2 campur 9 punca kuasa. Buat apa ni? 16 campur 9, 25. Punca kuasa 2, 5. Okey. Ini 1. Tak ada masalah. Selesai. Yang ni pula jawab apa? Ni 25. Ini punca kuasa 2. Oh, ini dia jadi, saya ringkaskan dulu. Dia akan jadi X per dengan punca kuasa 2, X kuasa 2 campur 9. Bagi nampak lah. Jadi kita akan dapatkan sini 5. 5 ke? Bukan. Salah. X kita berapa? 4. 4 per dengan punca kuasa 2, 25. Dapat jawapan kita 4 per 5. Kamu tengok. Saya kadang-kadang nombor-nombor ni, kadang saya congak-congak ni boleh salah. Kamu cek. Cek sama. Tembak. Marajin, okey? Cikgu. Okey. Anda belajar lah ni? Belum. Belum lagi? Okey. Jadi apa kesimpulan kita? Oleh sebab itu, dia pergi ke atas ni. Kesimpulan kita kat situ, dy dx, formula kita adalah apa? U dv dx campur dengan v du dx. Saya ringkas sikit lah. Jadi siapa U kita? Mana U4? DV kita 4 per 5. Campur dengan V. V kita 5. DU 1. Sama dengan, kita akan dapat 16 per 5 campur 5. Faham? 25, 41. Cuba tengok. Betul tak? Betul cikgu. Betul 41 per 5. Dah jawab soalan belum? Belum jawab lagi sebab soalan bukan tanya dy dx. Soalan tanya kecerunan tangent. Jadi kita jawab alas kat sini. Oleh sebab itulah kecerunan tangent sama dengan 41 per 5. Nombor yang sama je. Cuma kalau soalan kita tanya kecerunan tangent, finalnya mestilah kecerunan tangent. Kan? Tapi jangan jawab macam saya ni dalam exam. Penat mereka cari jawapan ni. Pergi budak ni budak tu buat apa buat ni? Dia naik atas pula. Turun bawah balik. Kejut. Kan? Cik ada nota ke dalam soalan ni. Saya bagi nota sekali. Gempak dah menjadi skema jawapan. Okey? Boleh ke ada soalan? Budak Sapak ni dah tak masuk. Hari ni ada ni ikut program ke? Cikgu, ni soalan cikgu ambil kat mana? Buku teks. Oh, buku teks. Okey. Yang minggu lepas pun saya dah bagi kertas tu. Tapi aku tak bagi yang kertas hang print sendiri lah. Kan? Tapi tak payah print lah, rugi duit je. Ambil dalam buku teks. Latihan kendiri 2.5 Pak Rajin. 2.5 nombor 4. Oh, okey cikgu. Okey. Nombor 5 hilang . Saya pun tak tahu nombor 5 ni pergi mana. Tiba-tiba lepas nombor 4 nombor. Oh, nombor 5 sebelah. Nombor 5 banyak. Oh, sebab tu saya bezakan dia, saya asingkan. Kita terus pergi buat nombor 6 dulu tak apa. Nombor 6 dulu. Tadi kita patah balik nombor 5 sebelah. Nombor 5 ramai-ramai. Kita get nombor 6.
Boleh ke nombor 6 sebelum buat nombor 5 kan? Tak boleh, tak boleh. Dia so cantik lah. Nanti kamu tak faham pula kan? Kita pergi buat nombor 5 dulu. Kadang-kadang dia dah susun siap-siap ni, soalan dia bila kita skip dia jadi lain lah. Sebab dia dah susun peringkat dia satu-satu kan. Okey, kita pergi nombor 5 sebelah. Nombor 5, 2.5, bezakan setiap berikut. Bezakan. Kamu jangan tolak pula Sudah, nanti kita bagi tunjuk kat adik kamu soalan, bezakan, beza tu tolak. Kan? Kacau. Ini kita panggil pembezaan dengan petua bahagi. Tadi kita buat petua darab. Sekarang kita buat petua bahagi. Petua bahagi maksudnya kalau Y kita anggap sebagai U per dengan V. Y anggap sebagai U per dengan V, maka dy dx. Kalau darab dia boleh suka hati start tau. U dulu ke. Tapi kalau bahagi tak boleh. Dia mesti start bawah dulu. Dia mesti V dulu. Jumpa dengan du dx. Kalau darab tambah, bahagi dia tolak. Tolak dengan U. Darab dengan dv dx. Lepas tu dia per pula V kuasa 2. Kamu jangan pening tengok formula ni. Jangan risau Formula ni dia tak suruh hafal pun. Tapi kalau kamu selalu buat, automatik kamu hafal. Formula ni diberikan dalam senarai formula yang diberi bersama-sama soalan SPM nanti. Sama dia bagi Cuma yang kita risaukan exam kat sekolah tak ada formula. Nampak? Exam kat SPM ada. Jom kita tengok. Senang ni, dia lagi senang pada darab. Bahagi lagi senang sebenarnya. Tengok A. 3 per dengan 2x tolak 7 ni soalan dia. Bila kita nak ni, kita just buat kita let je. U sama dengan 3. U. Ni adalah apa? V. V sama dengan 2x tolak 7. Jadi du 3 jadi kosong. Jadi x dv jadi 2. Kena lajulah. Jadi kita dapat macam mana nak tulis perbezaan dia? Kalau tak ada y, kamu boleh let y. Ataupun kalau nak tulis terus, kamu tulis macam ni je. Dx saja. Soalan tu. Macam tu. Ini salah satu cara tulis Kalau kamu nak let y pun boleh. Terus jawapan. Jawapan dia masuk terus ke dalam formula. Apa formula dia? Dia start dengan V dulu. Ni V kita 2x tolak 7. Jumpa dengan apa? Du. Kosong. Buat penat aku tulis je. Kosong. Tolak dengan U dv. 3 kali dengan 2. Per dengan V kuasa 2. Untuk formula bahagi, kuasa 2 ni tak payah kembang. Biar je macam tu sampai last. Yang kamu kena selesaikan adalah benda kat atas ni. Benda kat atas ni senang lah. Tak payahlah kembang ni. Tak sonoh pula. Cerita dia kembang kosong ni. Sebab apa? Negatif 6 saja per dengan 2x tolak 7 kuasa 2. Siap. Jadi untuk soalan nombor 5 ni, nak biasakan kamu dengan satu formula yang dinamakan sebagai petua hasil bahagi sesuatu pembezaan. Boleh? Kamu try kejap. Try ambil contoh B tu. Try B tengok B. Kamu terus buat je. 3x per dengan 4x campur 6. Terus buat. Jalan kerja sama lebih kurang sama. Mana X dia? U hilang. Ni. Jangan masukkan. Habis semua. Bawah dia baru buat D. Baru 3.
Buku yang mesej saya baru balas. Saya baru balas. Saya baru balas. Dapat ke? Okey. Saya kalau pakai mask ni, saya tengok betul-betul. Cuba kamu tengok. Ada macam Ustaz Don tak? Ada kan? Sikit lah. Boleh dapat? Saya padam Padam A ni. Okey, jom. Kita tengok ni. U kita adalah sama dengan 3X. V adalah sama dengan 4X campur 6. Kamu pun dah hafal ni. Congak laju dah saya tengok buat perbezaan ni. DU. DX sama dengan 3. DV. DX sama dengan 4. Masuk dalam formula. Kalau nak buat dy dx boleh. Nak buat D macam tadi. Dx letak je soalan dia. Maksudnya kita bezakan benda ni. Itu maksud kataan apa yang kita tulis. Sama dengan jawapan kita adalah V dulu. DU. Jadi 4X campur 6 kali dengan 3 tak ke depan tak seronok kat belakang. Tolak dengan tak muat. Padam saya padam. Tolak dengan UDV. UDV pun 3X darab dengan 4. 4 letak depan lah. Per dengan V kuasa 2. PX campur 6 kuasa 2. Selesai ke atas saja. 12X campur 18. Tolak 12X. Per dengan 4X campur 6 kuasa 2. Dapat jawapan 12X tolak 12X. Mampus. Yang tinggal adalah 18 per dengan 4X campur 6 kuasa 2. Dapat je sah? Boleh? Yang lain? Boleh ikut ke? Senang kan? Tulis C pula tengok. Macam mana? C. Dia kata bezakan 4X kuasa 2 per 1 tolak 6X. Cuba. Contoh dah ada. Contoh tadi pun ada. 2 contoh dah. Hujan ke? Hari ni? Tolong angin kuat.
part X kuasa 2 tu, Anissa, bukan part X. Dia 4X kuasa 2. Kalau bezakan ni, sini. Ni, beza ni jadi apa? Darab depan dulu. Ini pun bukan satu ni. Tengok kat X, kan tengok sini. X. Ini kosong. Ini yang dapat jawapan. Apa buat? Tengok yang pertama. U 4X kuasa 2. Jadi du dx sana. Darab depan. Jangan lupa ni ada kuasa, nampak? Darab depan jadi 8 tolak 1 tinggal X. Okey. V pula. 1 tolak 6X. dv dx. Yang ini 1 tak payah. Sebab 1 akan jadi kosong. Nombor tak ada X. Yang ini 6X dia akan jadi. Kalau ada X, buang je X. Tinggal negatif 6. Biasanya ada X, buang X. Ada kuasa, darab depan, tolak 1. Kan? Okey. Dah dapat ni masuk dalam formula kita. Jadi D dx untuk 4X kuasa 2 per 1 tolak 6X. Kita akan dapat, kita mula dengan siapa? V dulu. V dulu. 1 tolak 6X. V dia akan cross ke bawah. Dia akan darab dengan 8X. Tolak U. 4X kuasa 2. Dia akan jumpa, dia akan cross ke bawah juga. Dia akan jumpa negatif 6. Bila negatif 6, kita boleh tulis. Dia tak cantik kalau tulis negatif dah. Dia tolak, kasih tolak. Tulis negatif 6, dia tulis jadi ni 6. Macam tu, dia simple sikit. Sebab terus kita tukarkan, sebab negatif jumpa negatif, dia akan jadi apa? Positif. Per kat situ, V kuasa 2. 1 tolak 6X kuasa 2. Yang ini jangan usik. Jawapan akhir kita kat situ sama dengan 8X. Tolak dengan 8 kali 6, 48. X kuasa 2. Lepas tu, campur dengan 24X kuasa 2. Per dengan V kuasa 2. Selesaikan atas. 24X kuasa 2 tolak dengan 48 akan dapat negatif 24. Per dengan kat sini 1 tolak 6X kuasa 2. Okey. Boleh ke semua? Boleh buat? Cikgu, Ya. yang nombor 4 tu macam mana cikgu? Saya tak boleh nak faham lah cikgu. Nombor 4 mana? Yang tadi. Nombor 4 cari keturunan tanggen bagi lengkung Y sama dengan X darab punca X kuasa 2 tambah 9 dx sama dengan 4. Ui, jauh dah. Kena tinggal jauh dah. Kan? Yang tu cari ya dy dx dia. Cari dy dx. Oh, dy dx lah. Macam mana dy dx dengan ni dikaitkan cikgu? Dia formula. Nombor 4 tadi. Keturunan tangent sama dengan dy dx. Ni kena hafal formula ni. Oh, keturunan tanggen semua dy dx. Kalau dia minta keturunan tangent, carilah dy dx. Tapi kena ada nombor, maksudnya kita kena gantikan x satu x masuk. Sebab tu dia ada bagi x dia 4 dia ada bagi jadi. Buat jadi bagi x, ganti saja x dengan 4.
Oh, ganti je X tu dengan 4. Oh. Nanti try Tengok. Try ni D dulu D. Nombor 5 D. Soalan ni. X kuasa 3 campur 1 X kuasa 3 campur 1 per dengan 2X tolak 1. Betul? Cuba. Hari ni kita belajar ni bagi cekap ni bahagi. Bahagi dalam SPM banyak masuk. Itu bahagi. Darab depan. Akan jadi apa? Bukan? Tak ada negatif. 3 tolak 1. 3 tolak 1. 2 je. Okey. Tak ada X, tak payah buat. Terus je. Tadi betul? Dah betul tadi. Kena letak X. 3X. Tak, 3X. Betul tu. Yang ini maksud ni tak, ni satu ni tak ada X kan. Tak ada X tak payahlah. Terus kita pergi dekat V pula. Kita hanya bezakan benda yang ada X, kita bezakan. Benda yang tak ada X tinggal sebab dia kosong. Boleh? Okey? Boleh. Akil, boleh buat Akil? Yep. Okey. Kamu dengan kakak kamu berapa tahun lagi? Tahun? 12 tahun. 15 tahun. Antara tu ada ramai ke macam mana? Okey. Maksudnya ada lagi lah kan? Aisyah sulung ke? Patutlah. Kamu bongsu. Faham. Dapat dah? Di mana V ni? V ni yang bawah ni. Ni U, ni V. Ni U tadi kan? Okay, V yang bawah ni semua. 2X tolak 1. Jadi apa kalau 2X tolak 1? Jadi 2. Jadi kita dapatkan itu U sama dengan X kuasa 3 campur 1. Du dx sama dengan darab depan 3X kuasa 2. Pergi dekat V pula. V sama dengan 2X tolak 1 dV dx sama dengan 2. Jadi kamu linear kita ambil je nombor tu. Okey. Terus masuk dalam formula. Jadi kita punya D dx untuk soalan kita tu bezakan dia X kuasa 3 campur 1 per
2x tolak 1, jawapan kita akan dapat, formula kita start dengan V du dx. Jadi kita akan buat, saya buat 2x tolak 1. Tapi yang ini, saya letak kat depan. Supaya cantik susunan dia. Lepas tu kita tolak dengan u dv dx. U sama juga cerita dia, saya tulis ni dulu. X kuasa 3 campur 1, letak 2 kat depan. Per dengan V kuasa 2. Kan? Macam biasa, bawah jangan usik selesai atas je. Kita akan dapat 6 X kuasa 3 tolak dengan 3 X kuasa 2. Kemudian tolak dengan 2 X kuasa 3 tolak dengan 2 per 2x tolak 1 kuasa 2. Dapatlah jawapan kita 6x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3 tinggal 4x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 2 per dengan 2x tolak 1 kuasa 2. Jangan pergi faktor pula belakang ni kat atas ni, biar je macam tu. Dapat? Ada soalan? Dapat? Sebelum kita masuk E tu dah ada cert dah. Dia dah ada cert. Dia dah beranak nanti. Okey? Saya tak padam lagi. Kamu cuba E dulu. E kita dia ada cert, sudah ada cert. Cert X bezakan cert X per dengan X tambah 1. Okey, cuba. Sama juga, pakai U dengan V sama. Cert, tukar dulu. Kalau cert, kamu tukar dulu cert tu jadi apa? U kita jadikan X kuasa 1/2. Nampak? Baru kita buat dv dx. Oh, dapat cantik. Ni kita akan bawa depan. Jadi 1/2. Kan? X tinggal apa? 1/2 tolak 1. Negatif 1/2. Okey. Kemudian baru kita buat, nak bagi cantik, turunkan kuasa ke bawah.
Dah dapat ke? Dapat? Buat dia. DV lah. DV jadi apa? Ada X, buang X. Tinggal 1. Masuk formula. Okey, buat E U punca kuasa 2X ataupun U tukar jadi X kuasa 1/2. Macam saya buat ni lah. Jadi kita akan dapat DU sama dengan 1/2 X kuasa 1/2 tolak 1 negatif 1/2. Nak bagi cantik, turunkan ke bawah balik. Dia akan jadi 1/2 set X. Ni nak bagi cantik jawapan lah. Kamu tinggal macam ni boleh. Nak bagi cantik je. Okay, V sama dengan X tambah 1. Ni senang. DV sama dengan 1. Ni ada X. Berapa orang depan ni? 1. Kan? Bukan sebab 1 ni. 1 ni kita tak buat. Ni. Okay. Ni formula kita dapat jawapan. D set X per X tambah 1. Kita akan dapat jawapan dia. Start dengan V du dx. Jadi kat sini nampak pelik nombor dia. Nombor dia pelik. Tak apa. Kita follow je. Ni dulu. X tambah 1. Kemudian ni letak je ni. 1 per. Dia terus per ni. 2 set X. Okay. Kemudian dia tolak. Tolak dengan yang ini. Nampak? Ni tolak. U dv. Ni. Jadi 1 darab dengan ni kita akan dapat set X saja. Per dengan yang ni. Sampai sini saya rasa kamu mampu lagi ni. V kuasa 2. Sampai bawah ni kamu mesti jam. Macam mana nak buat ni? Kan? Macam mana selesaikan dia? Okay. Yang ini kita panggil dia konsep samakan pembawah. Kan? Konsep samakan pembawah. Macam mana nak buat konsep samakan pembawah? Maksudnya kita akan tengok. Kamu tengok betul-betul dekat jawapan kita. Ni kita dah cantik dah jawapan kita ni. Jawapan kita betul tak? Cuma tak cantik kat mana? Siapa yang tak cantik? Fokus pada benda yang tak cantik. Yang ada 2 darab punca X tu cikgu. Yang tu tak cantik. Bulatkan dia. Bawa pergi bawah cikgu. Bulat dulu. Dia tak boleh bawa pergi bawah, dia kena bawa pergi semua. Dapat ni atas pun dia pergi, bawah pun dia pergi. Dua-dua orang. Baru dia hilang. Nampak? Itu konsep dia. Cuba saja kejap ni. Tengok. Apa jawapan akhir kita akan dapat? Yang ini dia akan pergi ke sini, yang ini akan pergi ke bawah. Jadi maksudnya yang tinggal apa? X tambah 1. X tambah 1 tolak dengan punca kuasa X dah darab dengan ni. Macam tu. Nampak? Okay. Kemudian dia per pula. Ni ke bawah. 2 punca kuasa 2X jumpa dengan X tambah 1 kuasa 2. Cara kita selesaikan. Jadi bawah jangan usik dah. Jangan kacau dah. Kita main atas pula. Atas ni, dia akan jadi X tambah 1. Okay, tengok. Set X darab dengan set X. Ini kamu kena ingat dalam kita Tolak 2X. Tinggal tolak 2X betul. Tolak 2X. Sebab kamu kena ingat kalau set X jumpa dengan set X, jawapannya tinggal X. Okay? Sebab set kalau jumpa set dia kuasa 2, punca dengan kuasa 2 mati. Yang tinggal adalah X saja. Itu yang ni dengan ni tinggal X saja dengan 2. Okay? Bawah ni jangan berusik, tak boleh buat apa tau. Punca tak boleh masuk dalam ni, dia boleh masuk.
Jadi jangan usik je. Jadi kita akan dapat 2 set X, X tambah 1 kuasa 2. Okey. Kemudian yang atas ni kita selesaikan. Kita akan dapat 1 tolak X per dengan 2 set X, X tambah 1 kuasa 2. Baik. Baik Marajin, mana Zakwan pi? Putus. Zakon tak tahu cikgu dia. Hilang tiba-tiba. Dia internet slow ke apa. Kadang setelah kelas online ni kan, nak belajar betul sangkut game. Okay, ada masalah connection. Nanti minta dia tengok recording semula lah. Okey cikgu, boleh. Okay. Yang ni yang problem selalu dalam exam. Kamu dah boleh buat ni kadang-kadang masuk formula semua dah boleh kan. Jadi benda ni benda yang bukan benda senang lah. Benda yang hebat sebenarnya. Kalau kamu dapat ingat, tiba-tiba exam masuk, memang seronok bila kita boleh buat. Okay. Cuma kadang-kadang, Apa nama kalau soalan GYJS ni selalunya dalam exam berapa markah? Dia soalan perbezaan besar. Sebab dia kawan, dia ada geng dia. Dia ada geng dia satu. Dia soalan topik ni saja. Topik ni saja biasanya dalam kertas 1. Topik ni saja dalam kertas 1. Dia mungkin pergi sampai 9 markah. Dia boleh pergi 9, 7 markah. Kan? Kertas 2, dia ada lagi sekali. Dia jumpa pula, dia akan kawan dengan bab 2 dengan bab 3. Iaitu pembezaan dan pengamiran. Dia akan duduk sekali. Dalam satu soalan yang markahnya 10. Jadi dia besar. Bab yang penting dalam ADMAT. Iaitu kita panggil dia pembezaan. Tapi kalau kamu dah biasa buat, tak ada masalah saja. Sikit-sikit boleh. Cikgu yang tadi tu kalau biar macam tu je tanpa bagi cantik tu boleh. Kalau beritahu itu tak kena jawapan, dia akan tolak 1 lah. Kita tak boleh tinggal macam tu. Oh, okey. Dia macam ni lah, macam kamu jawab soalan pecahan kan. 1/3 tolak dengan 5/4. Boleh tinggal macam ni. Tak cantik, tak seronok namanya. Kan? Seronok tak? Tak seronok betul tak? Jadi apa kita buat? Macam mana nak buat nak selesaikan ni Majin? 1/3 dah rampai, 1/3 dah 5. Ni. Jangan 1/3, 3 aja. 1 je, 3 aja. Macam tu. Jadi kita akan dapat jawapan kita 1 tolak 15 per dengan 12. Jawapan kita akan dapat negatif 7/6. Oh, cantik. Oh. Cikgu kalau lupa benda ni time tengah-tengah exam boleh ingat balik pakai konsep basic darab dengan bahagi tu kan cikgu. Betul. Darab bahagi pecahan. Dia konsep pecahan. Banyak ditanya dalam SPM sekarang ni melibatkan konsep pecahan. Sama ada mat dan ADMAT dua-dua. Kan? Kamu akan tengok benda yang soalan simple tiba-tiba dia jadikan pecahan. Kan? Contoh macam soalan form 4 apa ya? Janjang senang je betul tak? Tapi bila dia letak pecahan, dia kacau bilau je cerita dia. Banyak cerita dia. Dia kena hati-hati kat situ. Dia kena tahu macam mana cara nak samakan pembawah semua. Okey. Boleh dah? Okey. Contoh ni okey. Ini sekarang kita pergi terus lagi satu. Tapi saya lupa bagi tahu tadi dia kadang-kadang soalan dia sebab kau belajar apa jawapan last tadi? Tolong baca Ahmad Rajin jawapan last. Final answer tadi. 1 tolak X per 2 darab punca X darab X tambah 1 kuasa 2. 1 tolak X, 2 punca X dalam ni? X tambah 1. X tambah 1 kuasa 2. Okey. Ni saya nak bagi tahu lah kan. Kamu jawab macam ni dah okey dah. Cuma kadang-kadang dalam exam kamu ada belajar kalau ada punca kat bawah pun tak cantik. Nampak? Kita kena buat apa? Menisbahkan penyebut. Nampak? Tapi dalam exam kamu sampai takat ini kalau topik dia perbezaan, sampai sini jadilah kan. Tak payahlah bagi tambah. Ni saya contoh saya buat.
Menisbahkan penyebut, kalau macam ni kita kena darab pula dengan apa? Conjugate. Okay. Darab dengan conjugate. Dia tak ada conjugate, dia darab dengan dia je. Ni, tu. Jadi kita akan dapat, takut kamu tengok skema jawapan belakang tu dia bagi macam lain, dia bagi macam ni, dia bagi macam ni. Set X, 1 tolak X, per dengan 2X, itu X tambah 1 kuasa 2. Takut kita jumpa macam ni. Dua-dua ni adalah benda yang sama. Sebenarnya benda yang sama. Sama ada dia tulis dalam bentuk set kat bawah ataupun set dinaikkan ke atas dengan menggunakan menisbahkan penyebut topik indeks tingkatan 4. Okey? Ingat lagi kan? Okey? Tak apa. Kamu tak payah pening nanti saya tunjuk je. Kalau kamu tengok jawapan dia lain, kamu rasa macam alamak salah ke? Tak salah. Ini kaedah saja, kaedah menulis jawapan. Jawapan dah ada. Okay, kita tengok teruskan F. F saya terus buat sama-sama lah dengan kamu. Kita tak cukup masa tu. Buat sama, kita bincang terus. Cuma saya rasa kamu dah dapat idea dia. Okay, X per dengan punca kuasa 2 X tolak 1. Jadi kat sini kita terus jadikan dia U kita sama dengan X. V terus tukarkan jadi X tolak 1 kuasa 1/2. Terus buat du dx sama dengan 1. Terus buat dv dx. Hati-hati. Ni 1/2. X tolak 1 kuasa negatif 1/2. Beza dalam 1. Cikgu ni soalan mana cikgu? Soalan tadi lah. Soalan tadi F pula. Nombor 5. 2.5 nombor 5. Dia terbalik. Oh. Okay. 2.5 nombor 5 Boleh? Boleh faham ke ni? Faham? Angguk. Jadi jawapan kita jadi apa? Bezakan D X set X tolak 1. Jawapan kita akan dapat formula kita apa? V du. Bila dia biasa buat darab 1 ni kita tak buat dah. Kita biar macam tu je darab 1. Kita terus buat pergi kat situ. Yang ini maksudnya kita tulis set X tolak 1. Okey, kemudian kita tolak dengan U dv ni. U dv saya akan ambil 1/2 dulu X. 1/2X. 1/2 X kat atas. Ni itu pun X. Isinya akan jadi X. 2 yang ini kuasa negatif. Kita turunkan ke bawah. X tolak 1. Tengok. Okay. Kemudian perkan dengan V kuasa 2. Kuasa 2. Yang ni dia hilang nanti. Takat ni dulu. Cuba fahamkan takat ni dulu. Tengok. Boleh tak selesai? Okey. Boleh? Sampai sini, masalah kita kat mana? Benda yang sama, masalah kita Muhammad ni. Dia masalah. Nampak? Bila dia masalah, kita kena kongsi masalah dengan rakan-rakan yang lain. Kongsi yang ini, sini, ni, sini. Kita kongsi, namanya kongsi masalah. Okey? Apa yang tinggal jadi? Yang tinggal adalah yang ini jumpa dengan yang ini. Tulis dulu Saya akan ambil itu punca kuasa X tolak 1 jumpa dengan 2
darab dengan punca kuasa X tolak 1. Ni jumpa dengan ni okey, lepas tu tolak X. Tinggal ni je, bawah dah tak ada. Kan bawah dah tak ada. Kemudian per dengan Mamat ni dia pergi ke depan juga. 2 set X tolak 1 dengan set X tolak 1 kuasa 2. Okey? Boleh ke dah? Nampak? Sekarang ringkaskan ni pula apa jadi? Ni set dia hilang jadi 2 X tolak 1 tolak dengan X per dengan yang ini yang best. Yang ini dia jadi macam mana? Yang ini hilang. Kan? Tapi ada setengah dia combine terus tu. Apa tengok dia combine terus. Kan? Nak hilangkan boleh, nak combine terus pun boleh. Saya akan tengok, saya rasa saya akan hilangkan ni. Dia akan jadi 2 X tolak 1 set X tolak 1. Jawapan akhir akan jadi X tolak 1. Atas ni X tolak 1 per dengan 2 X tolak 1 set X tolak 1. Lagi Abang Rajin pening Dia mati Abang Rajin. Mati pula saya pelik awak cikgu tak potong kan. Tu je cikgu pening. 1/2 dia pelan-pelan satu-satu. Okey. Kat atas ni dia tak boleh potong lagi. Sini dia tak boleh potong lagi. Ni dengan ni tak boleh potong lagi. Sebab dia ada X ni. Kita selesai dulu. 2X tolak X jadi X. Baru kita dah boleh potong. Dia kadang-kadang dalam exam ni lah masalah dia. Dah buat dah okey dah ni. Sampai nak simplify ni sangkut. Hati-hati tengok dia punya konsep dia kan. Boleh? Boleh okey lagi tak? Boleh lagi kan? Kan? Ke dah ada bintang dah keluar belum? Okey, pelan-pelan tak apa kan? Biar pening sekarang daripada pening lain exam. Kan kurang-kurangnya pening sekarang ada idea dapat, ingat something kan. Dalam exam nanti boleh tulis. Kan? Dia seronok tau, paling seronok sekali dalam exam MAT ni, satu kelas tu fail, kau seorang yang lulus. Tak banyak pun markah sebenarnya. Nampak? Markah dia tak banyak, tapi efek dia besar. Efek. Banyak perkara tu memang mudah berlaku. Untuk tingkatan 5 memang senang berlaku. Okay? Bukan nak cerita satu kelas tu dapat result gepak-gepak, kamu A, orang lain B, tak ada. Dia tu kelas fail. Kan? Kau seorang yang lulus. Markah kau 41. Lebih satu kan? Itu adalah satu kebahagiaan dunia tau. Kamu akan rasa apa bestnya. Kan? Walaupun tak puas hati jawab exam, banyak salah. Okay? Tengok soalan D. Follow je. Follow saya 3x kuasa 2 per dengan punca kuasa 2 2x kuasa 2 campur 3. Okey. Jadi apa? U sama dengan 3x kuasa 2. V sama dengan 2x kuasa 2 campur 3 kuasa 1/2. Okey, takat ni dulu. Dah pecah. Lepas tu kita buat apa? DU. DU dx sama dengan 6x. Sini dv dx sama dengan bawa depan 1/2 salin 2x kuasa 2 campur 3 tolak 1 negatif 1/2 beza dalam bawa belakang. Apa beza dalam kita kat sini? 4x. Okey. Kalau tak ada keliru, selesai. Ini dulu bagi cantik, memudahkan. 2 dengan 4 boleh potong.
Tinggal 2, maksudnya dia akan jadi 2x per dengan set 2x kuasa 2 campur 3. Ini tak keliru sangat kalau buat saya bagi nampak mudah. Okey, tengok setakat ni dulu. Kamu ambil, cuba sambung. Masukkan dalam formula tengok. Jadi apa? Masukkan dalam formula. Cuba Anissa, cuba. Masukkan dalam formula. Formula. Formula bahagi, masuk. Hampa dah belajar kan ni? Mak Rajin dah belajar dah sampai sini? Cikgu, bab 1 pun belum habis lagi. Oh, tak boleh. Okay. Tahniah. Syafika ni dah sampai ni. Syafika sampai kan? Syafika laju sikit. Okay. Boleh masuk tak? Masuk dalam formula. Apa kita dapat? Mula-mula kita masuk V dulu. V du. Sini V tu apa V? V kita adalah punca kuasa 2 divided X divided X lah. Dalam sikit kita tulis kan? D tu lambat. Ni pergi sini kita akan tulis 6X punca kuasa 2 2x kuasa 2 campur 3. Lama? Muat. Lepas tu, tolak U dV. U dV adalah 3x kuasa 2 jumpa dengan 2x. 3x kuasa 2 jumpa dengan 2x, dia akan jadi 6x kuasa 3. Per dengan punca kuasa 2, 2x kuasa 2 campur 3. Perhatikan tu. Dan dia per pula dengan V kuasa 2. 3 kuasa 2. Ni punca kuasa kuasa 2. Dah naik satu step lagi. Kita tengok. Cuba. Macam mana nak selesaikan ni? Siapa yang jahat? Sini dia. Pom pergi sini, pom pergi bawah. Kan jadi? Apa jadi? Ni, jumpa ni dia efek dengan ni je. Ni tak ada efek, jadi 6x masih lagi 6x. Yang ini jumpa dengan ini, hilang dia punya set. Tolak dengan 6x kuasa 3 per yang ini dia turun bawah. Yang ini set dah hilang sebab kuasa 2. Bila kuasa 2 set hilang, yang tinggal 2x kuasa 2 campur 3 jumpa dengan set
2x kuasa 2 campur 3. Okey? Cikgu, Ya. yang 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 kan? Mana? Yang dekat sebelum dia jadi jawapan Ni, kemas. ni. Yang tu. Okey. Yang tu kenapa cikgu tak tulis kuasa 2 kat bawah tu juga? Ni hilang. Kuasa 2 dengan punca mati. Oh, kat luar. Dah mati. Okey. Simplify atas tu, saya akan dapat 12. 12 x kuasa 2 kuasa 3. Dah 12 x kuasa 3 campur dengan 18x tolak dengan 6x kuasa 3. Kamu akan nampak dia soalan lebih kurang tadi je. Jadi ni 2x kuasa 2 campur 3 dengan punca kuasa 2, 2x kuasa 2 campur 3. Penuh whiteboard ni. Yang ini 12 tolak 6 akan dapat 6. 6x kuasa 3 campur 18x. Per dengan yang ini 2x kuasa 2 campur 3. Set 2x kuasa 2 campur 3. Okey, cuba kamu tengok. Boleh ringkas lagi tak? Saya dah tidur. Boleh ringkas tak? Dia bila kita nak ringkas, fokus kita dekat yang ini je. Boleh mati tak dengan ni? Nampak? Dia akan mati saya tengok. Oh, tak cukup buat ni penuh. Kamu tulis cukup ke? Yang ni saya akan fakturkan 6 dengan ni. Saya tak akan fakturkan 6. Saya akan, sebab saya nak 2 ni. Jadi saya akan fakturkan 3x. Yang tinggal adalah 2x kuasa 2 campur dengan berapa? 18 bahagi 3, 6. Oh, tak boleh ke ni? Oh, tak boleh, sorry. Tak boleh. Tak boleh potong. Sebab yang kat atas tu tak dapat. Tak dapat apa 2x kuasa 2 campur 3 tak dapat. Okey. Kalau tak dapat, itulah jawapan dia. Tengok. Nombor apa? Latihan kendiri 2.5G. Saya bawa buku. Aku senang cepat jawapan. 2.3. 2.5. Oh, dia tak matikan buku ni. Dalam buku teks jawapan dia tak matikan. Saya matikan, dia tak matikan. Dia macam ni. Tengok. Jawapan ni, kenapa jawapan dia? Jawapan kita dah betul, dia cara tulis je. Dia jawapan dalam buku teks daripada sini, daripada 6x kuasa 3 campur 18x per dengan
2x kuasa 2 campur 3 dengan ni punca kuasa 2x kuasa 2 campur 3. Okey? Kat sini. Yang ini apa dia buat? Yang atas ni dia faktorkan 6x. Yang akan tinggal x kuasa 2 campur dengan 3. Yang bawah ni, dia masukkan ni, sebab ni sama, dia combine. Bila dia combine, dia akan dapat 1/2. 1/2 maksudnya 3/2. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2, 2x kuasa 2 campur 3 kuasa 3. Dia buat macam tu. Ni jawapan dalam buku teks lah. Nanti kamu tengok jawapan lain. Padahal benda yang sama. Cikgu, kuasa dengan punca tak dipotong kan cikgu? Kuasa dengan punca kalau kuasa 2 je boleh potong. Oh, okey. Kuasa 2 je. Jadi dia apa dia buat? Dia combine tau. Dia combine. Dia tak potong sebenarnya. Tengok ni kuasa 2 kat sini. Yang ini turun sekali lagi jadi kuasa 3. Dia combine, dia tak potong lah. Saya potong tadi. Saya rasa macam boleh ringkas, rupanya tak boleh ringkas. Kalau tak boleh ringkas dia makin jadi pelik sikit. Okey. Sabar Alisa Nanti sampai apa? Dekat soalan tu dia baru nampak langit je. Kan? Sekarang ni hujan. Hujan Okey. Kita buat soalan satu lagi last sempat. Yang last ni susah. Ini saya kena padam semua whiteboard ni. Sebab takut tak cukup. Syafika dapat ke Syafika? Syafika diam ke? Biasanya kalau dia diam dia dah siap semua. Dah, cikgu. Tengok dah. H punca kuasa 2. Besar punca kuasa 2 dia. 4x campur 1 per dengan 3x kuasa 2 tolak 7. Okey, tengok. Kita nak buat perbezaan. Kalau kamu jumpa soalan punca kuasa 2 pecahan macam ni, apa kamu buat? Kita pecahkan dia. Kita pecahkan dia maksudnya dia akan jadi 4x campur 1 kuasa 1/2 per dengan 3x kuasa 2 tolak 7 pun 1/2. Pecahkan dia. Jangan buat semua je ni, tak boleh buat. Okey, jadi U kita kat situ adalah 4x campur 1 kuasa 1/2. V kita 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 1/2. Situ. Baru mudah sikit kita buat. Kita akan dapat du dx sama dengan 1/2 4x campur 1 kuasa negatif 1/2. Beza dalam dia 4. Okey, yang ini pun sama. dv dx sama dengan bawa depan 1/2 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa negatif 1/2. Beza dalam 6x. Dan nombor ni kita boleh pemudahkan nampak. 4 dengan 2 tinggal 2. Ini akan jadi 2 per punca kuasa 2. Okey, perhatikan. Ini pun sama. 2 dengan 6 akan jadi 3. Jadi kita dapat kat situ. Yang tinggal adalah 3x per dengan punca kuasa 3x kuasa 2 tolak 7. Tak muat juga. Apa buat? Tak muat. Dah, tak dapat. Ada soalan setakat ni? Tak nak masuk formula ni? Lagi masuk formula. Masuk dalam formula, dia akan dapat U darab dengan dV. U darab dengan dV. Dia akan jadi apa? dy dx sama dengan ni darab dengan ni, nampak?
Yang ini adalah punca kuasa 2. 4x campur 1 jumpa dengan 3x per dengan punca kuasa 2, 3x kuasa 2 tolak 7. Fahamkan cerita dia. Ni jumpa dengan ni. Oh sorry. Saya silap. UDV pula, bukan UDV, dia mesti VDU dulu. VDU formula dia, VDU. Apa tu maksud macam pelik VDU sini Ni kita akan dapat 2 dia dulu. Ni 2 set dengan 3x kuasa 2 tolak 7 per dengan set 4x campur 1. Tolak dengan baru yang tadi UDV. Tolak dengan 3x set 4x tambah 1 per dengan set 3x kuasa 2 tolak 7. Push. Ni kena padam ni. Per dengan V kuasa 2. V kuasa 2 punca kuasa 2 set yang tinggal adalah 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, kamu tak ada sampai sini dulu. Sekejap. Cikgu, Ya. yang punca 3x kuasa 2 tolak 7 tu, dia dengan kuasa 2 tu boleh potong kan? Yang ni. Yang ni biar dulu. Oh, okey. Biar dulu. Sebab saya tengok buku teks kamu dia tak potong, dia combine. Dalam buku teks jawapan dia. Dia kan jadi 3 kuasa 2 tolak 7 punca kuasa jadi kuasa 3 je. Betul. Jadi. Tak lagi dia akan jadi Dah. Ni dah salin dah. Dah. Dah je. Saya pada atas dulu Yang bawah tu saya tinggal. Tak muat tu. Syat dah ni. Saya tulis sangat ni. Okey. Jadi macam biasalah. Kita tengok siapa jahat sini. Dua-dua orang. Ada 2 orang. Bila ada 2 orang, maksudnya apa? Darab silang darab silang. Ni akan pergi sini. Ni akan pergi sini. Dua-dua orang akan turun ke bawah. Dia jadi macam pecahan, konsep pecahan. Dua-dua akan turun bawah. Faham tak? Okey, sekarang apa jadi tengok. Yang ini jumpa dengan ni. Maksudnya apa? Set jumpa dengan set. Maksudnya punca dia mati. Yang tinggal adalah 2 terus. 3x kuasa 2 tolak 7. Kalau kamu tak faham, kamu tanya terus Tanya terus Tolak yang ini 3x. Set jumpa dengan set. Sama, mati. Yang tinggal 4x tambah 1. Okey, bila dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Yang ini turun tak ada geng. Dua saja tengok kawan. Tak ada geng. Menunglah itu, baca ada. Kan? Betul tak ada geng. Yang ini pula, dia turun dia ada geng. Sebab tu dia turun-turun dia jadi turun apa? Punca kuasa 2. 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 3 dia. Okey. Sekarang atas kita selesaikan. Apa jadi atas? 6x kuasa 2 tolak 14. Tolak dengan 12. X kuasa 2 tolak 3x. Per dengan
4x tambah 1, 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 3. Okey, selesai ke atas je lah. Ni part negatif dua-dua ni. Negatif 6x kuasa 2 tolak 3x tolak 14 per 4x tambah 1, 3x kuasa 2 tolak 7 kuasa 3. Kan? Dan ada setengah pula dia combine cert ni dengan cert ni. Dia akan jadi cert yang panjang. Tengok jawapan belakang dia bagi macam mana. Sama lah kali ni. Kenapa saya negatif je positif? Tapi Ya. tapi yang 3x kuasa 2 tolak 7 yang dekat bawah tu, yang kat bawah tu kan boleh potong step dia dengan kuasa 2. Dia kalau ikutlah buku teks dia tak potong sebab dia join kan, dia join. Wah. Peningnya cikgu. Dia join dia macam ni. Ni dengan ni benda yang sama. Yang ini dengan yang ini benda yang sama. Maksudnya dia macam cert x darab dengan cert x kuasa 2 macam tu. Ni darab dengan ni. Nampak? Jadi dia tak potong ni. Dia combine terus jadi apa? Cert x kuasa 3. Nampak? Cuma dalam indeks kita boleh tulis kuasa dengan punca siapa dulu pun tak apa. Jadi kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa x kuasa 3. Benda tu macam tu. Cuba tengok cakap. Cuma yang saya tak dapat ni kenapa saya punya jawapan saya negatif. Jawapan buku teks negatif. Dia bagi positif. Cuba kamu cek ada tak? Saya salah kat mana negatif positif ni? Oh ada. Space punya buku teks. Hajarnya buku. Dia letak negatif di kat sini. Itu saya memang tak bagi lah. Tak payahlah kamu tinggal macam ni. Bahaya tu. Sebab pemeriksa pun kadang-kadang tak perasan negatif tu wujud. Dia letak kat sini negatif. Bila dia letak negatif kat sini, sini akan jadi positif semua. Itu bahaya. Kita tak perasan. Setiap pemeriksa pun, kenapa positif angka? Aduh, tak perasan. Dia letak negatif kat depan. Jangan letak biar macam ni. Dia lagi bagus. Sebikah ni dah faham ke? Kejap cikgu tengah loading. Oh yang tu tak faham. Ni. Yang cikgu Ni. Dia sama juga kalau saya tukarkan benda ni sebagai y. Benda sama je jadi y kuasa 3. Cuma dia boleh ada cert kadang-kadang kita keliru. Ni macam tu. Benda yang sama. Yang set x kurungan 3 sama dengan set x kuasa 3 tu macam mana cikgu? Mana ni ke? Ni ini saling tukar tempat sekali je. Dia macam ni lah, macam saya buat x kuasa 2 kuasa 3. Kan? Kita boleh buat x kuasa 3 kuasa 2. Sama. Sebab apa dia sama? Sebab dalam hukum indeks 2 dengan 3 ni hukumnya darab. Bila hukum darab, 2 darab 3 dengan 3 darab 2 sama. Sama dengan ni. Ini sebenarnya konsep dia adalah x kuasa 1/2 darab 3. Sama tak dengan x kuasa 3 darab dengan 1/2. Dia benda yang sama sebenarnya. Sebab dia boleh tukar sekali. Cuma bila kita tulis dalam cert tu kita jadi macam keliru sikit. Padahal benda dia benda yang dalam konsep algebra yang sama. Topik indeks. Jangan risau. Syafika tanya kau tak dengar. Syafika boleh Syafika? Boleh cikgu. Anissa dia pening. Cikgu siapa tanya? Tiba-tiba cikgu terang kat saya. Dia tak faham. Dia untung lah. Untung dia dapat semua. Okay. Macam mana yang lain? Akil, Hadif, Amarajin. Cikgu.
Okey lagi tak? Follow tak? Boleh follow. Boleh function lagi kan? Boleh Ah. function lagi. Okey, pelan-pelan nanti kamu tak sampai lagi kat sekolah belum sampai kan? Saya kat 2.3. Bab 3 dah. Tak, 2.3. 2.3. Okey. Saya ingat dah bab 3 dahsyat. Cepat sangat cikgu. Itulah. Okey. Jadi insya-Allah saya pun ajar pun slow-slow kat ni. Jadi minggu depan kita sambung lagi sampai dekat ke mana dah ni? Nombor 6. Kan? Nombor 6 kan? Kita habiskanlah satu lagi ni. Simpan buat apa dia? Betul tak? Nombor 6 ni. Cepat-cepat. Boleh ke? Satu lagi Ada masa lagi 10 minit. Nombor 6. Minggu depan senang. Kita buat latihan formatif terus. Okey. Nombor 6 kat situ soalan dia. Cari nilai R. Dengan keadaan D dx 2x tolak 3 per dengan x tambah 5. Ni senang kan soalan ni? Sama dengan R per dengan x tambah 5 kuasa 2. Dia jumpa macam ni. Maksudnya dia suruh buat apa? Dia suruh bezakan ni lah. Bezakan. Terus kita buat laju sikit. U sama dengan 2x tolak 3. Du sama dengan 2. Kemudian V sama dengan X campur 5. dV sama dengan 1. Masuk dalam formula. dy dx sama dengan V du. X tambah 5 tolak dengan U dV. Saya laju sikit boleh Boleh soalan ni senang ni. Per dengan V kuasa 2. Jadi kita akan dapat atas ni 2x campur 10 tolak 2x campur 3 per x tambah 5 kuasa 2 sama dengan mati 2x yang tinggal 13. Itulah jawapan kita. Okey, jadi jawapan kita oleh sebab itu R adalah 13. Dalam exam saya rasa macam ni je kot soalan, tak adalah gempak macam tadi kan, boleh menangis tu keluar lepas tu bakar buku mat kan. Okey, ini untuk hari ni sampai sini dulu. Alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan saya ada berita baik untuk kamu dan berita buruk dua-dua kan. Rajin dah cuak lah apa berita buruk cikgu. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yang di rumah, terima kasih. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Sama. Cikgu. Cikgu nak salin siapa cikgu? Cikgu. Salin lah. Ya. Oh, okey. Cikgu potong yang 2x tu dari mana cikgu? Mana? Ni. Ah. 2x tolak 2x. Allah, 2x tolak 2x. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Pak Ajin. Teruskan kecemerlangan. Okey, sama-sama.